Ya Mak Rifai sebagai Timbalan Nazir Masjid MAM Masjid Al-Mukarramah. Sahabat saya Dr. Syed Jeffrey membuat bagi program ini, iaitu menyelaras program ikhtisas, pengajian ikhtisas Sunaya Akademi Pengajian Islam Sunaya. Staf saya Cik Puan Liana, Cik Natasha, sikit lagi jadi puan juga, lama lagi, dan saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, saya bagi pihak Akademi Pengajian Islam mengucapkan terima kasih di atas kesudian MAM ini untuk mengadakan kerjasama bagi program ikhtisas ini. Dan sebagaimana kita tahu, pengajian Al-Quran ini merupakan keras dalam agama kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya Allah mengutuskan seorang rasul. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Dalam surah Al-Baqarah, saya semak tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, ya, di mana Nabi Muhammad juga adalah daripada keturunan Nabi Ismail. Dia tahu bahawasanya manusia ini akan selamat bila ada Rasul. Jadi dia berdoa supaya Allah utuskan. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut, ana da'watu Abi Ibrahim. Rasulullah menyebut, aku ini adalah kerana Allah mustajab doa Nabi Ibrahim lalu diutuskan. Aku sebagai Nabi, di mana tujuan Nabi diutuskan ini, satu ialah Rasulullah minhum yatlu 'alaihim ayati. Nabi ini, Rasul ini membaca ayat-ayatnya supaya orang faham Al-Quran, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, ulama kata, daripada syirik, daripada fahaman-fahaman sesat, dan dari sudut akhlak yang buruk. Jadi inilah antara tugas Nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan Nabi ini mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Ada ulama kata al-hikmah itu as-sunnah. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Maksud aziz ini, Allah itu kuasa dia la yang tani. Dia nak buat apa pun tak ada orang boleh tebak. Kalau Allah nak hantar angin putih beliau, dia boleh angkat masjid Mukarramah ni, hilang entah ke mana. Itu kuasa Allah. Dia boleh hantar tsunami yang boleh menenggelamkan Malaysia ni. Dia boleh buat segala-galanya, kuasa Allah. Allah itulah yang mengutuskan Rasul. Al-Aziz, innaka antal azizul hakim. Hakim ini Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi inilah yang ada dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu supaya kita tahu ada subjek berkaitan dengan akidah. Tak tahu itu syirik itu apa. Ada aspek pengajian Al-Quran berkaitan dengan akhlak. Kita baca ayat Al-Quran. Sebab masalah manusia hari ini, terutama di negara kita, masalah yang berlaku ialah kerana keruntuhan akhlak. Orang bercakap akhlak ni kadang-kadang berkaitan dengan muda-mudi, gejala muda-muda terlibat dengan remaja, terlibat dengan gejala sosial dan sebagainya. Sebenarnya akhlak ni melibatkan semua peringkat. Soal integriti, ini bukan budak-budak saja, bapak budak pun terlibat. Soal integriti, rasuah, amalan-amalan tidak beretika dalam masyarakat, ini adalah boleh diselesaikan dengan cara kita menghayati Al-Quran. Jadi
Nabi Ibrahim sedar manusia ini akan selamat bila ada Rasul. Rasul ini tugas dia. Sebila Rasul tak ada, Rasul itu adalah dianggap sebagai rahmatul muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada manusia sejagat. Sebab itu kita kena selawat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina. Kenapa kita kena berselawat? Sebab kerana Rasul lah kita jadi manusia yang baik. Kita kena halal haram, dosa pahala dan sebagainya. Sumbangan besar Rasulullah. Dan sumbangan Rasulullah ini adalah kerana doa daripada Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim tahu manusia tak boleh selamat kecuali ada Rasul. Jadi bila tak ada Rasul, maka para ulama inilah para guru-guru yang boleh membimbing kita. Inilah sumbangan kami daripada pihak Akademi Pengajian Islam. Tapi oleh kerana kami ini mesti melayar, jadi bila nak buat urusan tu dia kena semak dengan unit legalnya, kena start undang-undang mesti melayar, kan ada MOU ni, kita tak panggil MOU ni MOA sebab program khusus. MOU ni kalau kita sama secara umum. So yang ni kita panggil MOA. Saya harap kita buat kita dapat laksana secara yang baiklah. Dan program ini sebenarnya memang sebahagian daripada program penjanaan pendapatan mesti saya sebutlah secara ringkas. Jadi wang itu masuk dalam satu tabung khas, kita akan gunakan untuk membantu pelajar. Jadi pelajar kami nak buat program-program pengukuhan bahasa Arab, bahasa Inggeris, selain daripada bajet yang mesti bagi itu tak cukup. Jadi kita kena bantu facilities, kadang-kadang nak gunakan untuk tambah baik bilik kuliah, kelas bilik seminar dan sebagainya yang duit belanja mengurus tak cukup, kita gunakan yang inilah. Jadi daripada yuran itu, keuntungan itu sebenarnya kita tak guna untuk benda lain, kita kembalikan juga untuk pelajar sebenarnya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah di atas masjid dan mungkin sebenarnya mereka yang belajar ni kalau boleh tak mampu tu boleh dapat usahakan bantuan daripada pihak Majlis Agama dan sebagainya. Sebenarnya dia boleh mohon sebab peruntukan zakat. Dan mungkin juga saya tak tahulah ketua Perdana Masjid boleh buat tabung khas ke untuk orang yang infak, dia tak nak belajar banyak duit, letak tabung khas, tabung pengajian Al-Quran Muslim Melayu. Jadi ahli qaryah yang tak mampu tu dia nak belajar, tapi dia ada masa tapi dia tak ada kemampuan. Saya nampak begitulah. Sebenarnya kita tolong sama tolonglah. Maksud saya membantu pelajar. Jadi kita ni bukan buat ni untuk kita enjoy ke, tak ada. Kita buat ni kembali tu untuk kembali juga kepada pelajar, kewangan yang kita dapat. Jadi sebab kita bukan syarikat, saya universiti, saya kata duit universiti ni macam duit masjid lah. Apa-apa yang boleh membantu pelajar kita gunakan. Kita bukan nak simpan, nak kira berapa untung setahun, tak ada. Jadi kembali kepada pelajar dan kita gunakan. Kadang-kadang pelajar kami datang daripada latar belakang yang berbeza, B40. Dan ada seorang pensyarah kita yang dapat sponsor untuk happy lunch. Dalam 300 orang setiap hari kita bagi makan. Ada orang bagi makan setiap hari happy lunch dalam 300 pack setiap hari bagi mereka ni makan. Sebab ada pelajar kadang-kadang duit PTPTN tu yang pinjaman tu tak cukup. Kadang-kadang dia hantar lagi kepada mak dia di kampung dia duit tu. Dan dah cukup sepatutnya, tapi dah mak tak ada kerja, hilang kerja, dia hantar balik kepada mak ayah dia. Ada yang kes macam tu. Jadi 60% daripada pelajar kami B40. Tuan-tuan, 60% pelajar kami daripada B40. Dan ada yang kita bagi kupon makan sebulan sekali RM50. Ada dalam 300 orang RM50 kita bagi sebulan. So kita bagi kupon, dia boleh tukar di kantin. RM90 sebulan, ada 300 orang. Kami bagi dah hampir, saya ingat hampir 10 tahun lah. Ada satu tabung yang kita bagi bantuan. Peruslan tahulah sebab apa? Sebab orang masuk Akademi Pengajian Islam ni sebahagian besar dari sekolah agama daripada Kedah, Kelantan, daripada kawasan-kawasan luar bandar.
pendapatan mereka ada 500, 700 bulan dan sebagainya. Saya tengok dari segi profil mereka. Jadi kita buat program ni sebenarnya itu saja, dan selain daripada kita untuk program pengilmuan masyarakat, ketika program-program seperti ini dibuat oleh Prof. Datuk Muhammad Zudi dulu, dia kata kita mesti ni, tenaga kita hanya untuk orang masuk mesti saja, bagaimana masyarakat di luar. Jadi kita buat satu program seperti ini. Cuma yang mengajar ni tentu saya ada juga yang bukan pensyarah kan, sebab kami banyak program di kampus lagi dan sebagainya. Tetapi kualiti tu kita cuba jaga, dan Tuan Timbalan Nazir, pihak masjid boleh maklum kepada kami kalau ada aduan-aduan berkaitan dengan sesuatu yang kita catat daripada perkembangan ini. Terutama kalau ustaz yang mengajar tu timbul benda-benda khilaf, perbalahan di antara benda-benda perbezaan furuk itu menyebabkan ketidakharmonian di kalangan pelajar, maklum kepada kami. Sebab kita fokuskan kepada pengilmuan dan juga bagaimana ilmu itu boleh dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ilmu dan kita nak amalkan. Sebab hidup kita ni tak lama, ya. Kita dah menuju ke alam baqa, alam barzah. Bahkan kehidupan di alam barzah tu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Ya, kita tengok Tan Sri Ramli lama mana dah mati. Umur dia berapa tahun ya? Imam Nawawi umur dia 43 tahun dah, 45 tahun. Tapi dia meninggal berapa tahun dah? Imam Ghazali pun dalam sekitar 55 tahun. Tapi dia meninggal dah 1000 tahun lebih dah. Maknanya kita di alam barzah tu lebih lama daripada atas dunia. Jadi pengajian kita tu adalah lebih kepada itu, nak membentuk kefahaman masyarakat dan untuk persiapan kita di alam sana. Dunia ni adalah sekadar jambatan untuk ke akhirat, ya. Jadi itu saja untuk alu-aluan saya pada majlis ni. Dan saya minta maaf, tadi saya ada masalah handphone saya tak boleh connect dengan internet. Jadi saya tak boleh nak pakai Waze. Buka tutup, saya berhenti dekat Petronas, buka tutup 2 kali, akhirnya dapat. Saya ingat anak saya tak bayar bil, kalau dia kata dah bayar. Sebab kami buat package keluarga, cerita semua, tapi apa. Jadi alhamdulillah berjaya juga pada tengah hari ini, insya-Allah. Dengan nawaitu yang baik daripada pihak kami dan pihak masjid, pihak ni, program ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan tuan-tuan, program ini sebenarnya kalau ni dia boleh masuk, ada lagi program diploma dan sebagainya, boleh masuk sampai PhD pun. Kalau yang berminat tu, yang berminat, insya-Allah nisiru ala barakatillah. InsyaAllah program ini akan dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Dr. Fauzi Muhammad. Dan cara mengucapnya ialah sekarang dia tunggu, iaitu acara menandatangani MOA, memperasmian program khusus pengajian Al-Quran. InsyaAllah dipersilakan Tuan.
Boleh tak saksi sudah saya nak gambar. Alhamdulillah, kita bagi temukan yang terbaik untuk mereka, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu program yang terbaik untuk masjid sini, insyaAllah. Dan seterusnya, cara untuk penyerahan cenderati yang akan disampaikan oleh Tuan Aziz kita untuk Tuan yang untuk pengarah Akademi Pengajian Muslim Malaya, itu yang berbahagia Prof. Madia Dr. Fauzi bin Ahmad, insyaAllah. Silakan, tengah. Ya, tengah. Penyerahan untuk yang berbahagia Syekh Muhammad Jufri bin Musa Jafar. Okey, ini daripada UM kepada MAM, dan yang pertama tadi daripada masjid kepada UM. Alhamdulillah, tepukan untuk mereka. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. InsyaAllah dengan ini kita sudahkan majlis kita dengan secara rasminya dengan tasbih farah. Mudah-mudahan kita ada banyak lagi program yang akan keluar daripada sini, dan paling kita keluar untuk masing-masing ada mungkin ada program masing-masing. So kita teruskan jadi terakhir kita jamuan untuk makan-makan akhirnya, dan lepas itu kita habiskan dengan majlis kita, tutup majlis kita dengan tasbih farah dan surah Al-Asr. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita ini dengan sebutkan, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.